Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babul atfi, huruful atfi. Qala wa huruful atfi 'asharatun wa hiya al-wawu wal fa'u wa summa wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Baik, masih lagi dalam babu at-tawabi'. Jadi at-tawabi' dalam disebut arba'ah. Tawabi' ada empat. Secara ijmal ada empat, secara ijmal ada empat, secara tafsir ada lima. Secara ijmal bab ataf, bab na'at, bab takkid ataupun taukid dan juga bab badal. Tapi secara tafsir ataf terbagi kepada dua, ataf bayan dan juga ataf nasakh. Tapi dalam matan ni dia tak sebutkan ataf bayan, tapi disebutkan ataf nasakh. Dan takrif yang kita tulis di depan ni adalah takrif ataf nasakh. Apa dia ataf nasakh? Takrif ataf nasakh huwa tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufi al-atfi. Dia tabi' yang mana menengahi antaranya, antara tabi' dan antara matbu'nya, menengahi akan keduanya oleh satu daripada huruf ataf. Bila nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaa Zaidun wa Bakrun. Mana tabi' dalam contoh ni? Tabi' dalam contoh ni adalah kalimah Bakrun. Tabi' dalam contoh ni adalah kalimah Bakrun. Mana matbu' dia? Matbu' dia kalimah Zaid. Matbu' dia kalimah Zaid. Jadi di antara tabi' dan juga matbu' ada huruf ataf. Ini yang dimaksudkan at-tabi'u, iaitu Bakrun, alladhi, yang menengahi antaranya, antara tabi' dan antara matbu'nya Zaid, dimenengahi oleh salah satu huruf ataf. Wow. Di tengah-tengahnya ada salah satu daripada huruf ataf. Nanti kita akan tengoklah huruf ataf ada 10 sebutkan dalam tu. Dan pada kalimah imma di situ ada khilaf. Indal basriyin, imma bukan daripada huruf ataf. Baik. Jadi jaa Zaidun wa Bakrun. Dan di sini ada beberapa istilah yang perlu kita faham. Kalimah Zaid iaitu matbu' di sini disebut sebagai ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Jadi bila sebut dalam kitab ma'tuf alaih, maksud dia inilah, maknanya maksud dia matbu' dalam bab ataf. Bila disebut ma'tuf maksudnya tabi' dalam bab ataf. Bakrun disebut sebagai ma'tuf. Waw ni disebut sebagai atif, yang mengatafkan ataupun disebut huruf ataf. Tu antara istilah yang perlu kita tahulah. Dalam setiap satu bab ada istilah dia. Samalah kita masuk bab badal ada istilah dia, masuk bab takkid pun ada istilah dia, masuk na'at pun ada istilah dia. Na'at man'ut, badal mubdal minhu. Kan? Jadi ada istilah-istilah yang digunakan pakai. Jadi ini istilah yang digunakan pakai dalam bab ataf. Ni faham? Dan huruf ataf ada 10. Antaranya huruf ataf waw dan alfa dan summa, au, am, imma, bal, lakin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hatta. Satu lagi la. Ni dalam ni disebut ke 10 huruf ataf ni. Dan pada kalimah imma ada khilaf, adakah imma adakah imma ni salah satu daripada huruf ataf ataupun tidak. Dan bagi tiap-tiap satu huruf ataf ni ada dia punya makna-makna dia. Ada faedah-faedah yang diberikan oleh huruf ataf ni. Ana akan tunjuk sebahagian sahaja. Yang pertama al-waw. Al-waw maknanya limutlaqil jam'i. Semata-mata nak himpunkan matbu'
dan juga dengan tabi' pada satu hukum. Bila nak sebut jaa Zaidun wa Bakrun, telah datang Zaid dan juga Bakar. Jadi sekarang ni dekat jaa ni ada hukum. Hukum apa? Maji. Ada hukum maji. Datang. Hukum maji. Maji ini ana sandarkan kepada Zaid. Ana sandarkan hukum maji ini kepada Zaid. Faham? Dan hukum majik ni juga ana sandarkan dengan sebab ana datangkan waw jaa Zaidun wa Bakrun, maka di sini ana sandarkan juga hukum majik ini kepada Bakrun. Maknanya Zaid datang dan Bakar pun dah datang. Boleh faham? Zaid datang dan Bakar pun datang. Jadi tujuan waw tu dah didatangkan untuk menghimpunkan antara maktuf alaih dan juga maktuf pada pada hukum yang sama. Hukum ni apa? Majik. Yang didapat daripada jaa ni. Jadi hukum ni kita himpunkan, maknanya majik ini disandarkan kepada Zaid dan disandarkan kepada Bakrun. Jadi tujuan waw datang, itulah maknanya nak himpunkan maktuf dan maktuf alaih pada satu hukum. Boleh faham kan? Okey. Baik, adakah waw bagi faedah tertib? Adakah waw bagi faedah ta'kid? Tidak. Ini adakah waw di sini bagi faedah tertib? Maksud bagi faedah tertib, Zaid datang dulu, lepas tu baru Bakrun. Itu maksud tertib. Maksudnya tertib seperti mana yang disebut. Zaid disebut awal. Adakah Zaid datang dulu, kemudian baru Bakrun, ataupun Bakrun yang datang dulu ataupun Zaid? Jadi waw dia tak bagi faedah tertib. Dan dia tak bagi faedah ta'kid. Maksud ta'kid, yang kedua datang selepas yang pertama, tanpa ada penceraian. Itu maksud ta'kid. Jadi waw dia tak bagi faedah tu. Dia semata-mata bagi faedah jamak. Himpunkan maktuf alaih dan juga maktuf pada hukum yang satu. Boleh faham? Jadi dia tak bagi faedah yang lain. Ta'kid pun tidak ada, tertib pun tidak ada. Jadi dalam perkataan jaa Zaidun wa Bakrun ada ihtimal 3. Kita mengaji sebelum ni kan, ada ihtimal 3. Ihtimal Zaid datang dulu baru Bakrun, ihtimal Bakrun datang dulu baru Zaid, dan ihtimal Zaid dan Bakrun datang sekali. Ada ihtimal 3. Mana satu ihtimal tu? Mana yang kuat? Tak tahu lah. Semua tu kena tengok qarinah yang lain. Jadi kalau ada ayat-ayat Quran yang mana bagi faedah tertib, maka tertib tu bukan diambil daripada waw, tapi tertib tu diambil daripada qarinah-qarinah yang lain, diambil daripada dalil-dalil yang lain. Boleh faham? Macam ayat wuduk lah dengan waw, tapi dalam mazhab kita wajib tertib. Bukan dapat daripada waw ni, faham? Tapi dapat daripada dalil yang lain. Itu waw. Al-fa sama juga dengan waw, bagi faedah tertib. Tapi fa dia bagi faedah ta'kid dan juga tertib. Fa juga lil jam'i, untuk himpunkan, nak tasyrikkan, himpun ataupun tasyrikkan maktuf dengan maktuf alaih pada hukum yang satu. Tapi fa dia bagi faedah ta'kid, tertib dan juga ta'kid. Maksud tertib, yang disebut pertama tu datang dulu, lepas tu barulah yang selepas fa tu. Contohnya jaa Zaidun fa Bakrun. Sini kita guna fa. Maksudnya Zaid datang dulu, lalu Bakar datang. Dia bagi faedah tertib. Maknanya Zaid yang datang. Yang mana disebut ni, awal dia lah yang datang dulu. Lepas tu Bakar datang. Lepas tu Bakar datang, antara waktu Bakar dan Zaid datang, adakah ada penceraian? Tak ada penceraian. Itu maksud ta'kid. Yang kedua datang selepas yang pertama tanpa ada penceraian. Adapun summa jaa Zaidun summa Bakrun. Summa bagi faedah yang sama juga dengan waw, iaitu bagi faedah jamak. Itu nak himpunkan maktuf alaih dan juga maktuf pada hukum yang satu. Dan dia bagi faedah tertib. Maknanya yang disebut awal tu dialah yang datang dulu dalam ni, dia tertib. Zaid datang,
kemudian bakrun datang. Tapi summa dia tak bagi faedah takkib, dia bagi faedah tarakhi. Maknanya antara datang yang kedua dengan yang pertama ada fasil, ada muhlah, ada fasil, ada penceraian. Maknanya ada masalah, bukan bakar ni datang terus selepas Zaid datang, tapi ada penceraian masa. Zaid datang, tak lama lepas tu bakar pula datang. Jadi kita sebut ja'a Zaidun summa bakrun. Ni antara yang nak sebutlah al-waw, al-fa dan juga summa. Jadi au pun ada maknanya, banyak maknanya li syak, ada maknanya li lil ibham, ada maknanya lil ibahah, ada maknanya li li takhyir. Jadi banyak makna au juga ditaksim al-kalimatu ismun au fi'lun, ismun au fi'lun au harfun. Am li talabi ta'yin, am li talabi at-ta'yin. Azaidun jaa am bakrun. Jawapan dia bukan na'am ataupun la, tapi kena ta'yinkan salah satu, Zaid ke bakar. Boleh faham? Disebut sebagai am muadilah ataupun am muttasilah. Seperti mana kita mengaji dalam Qatrun Nada. Lepas tu bal, lakin, hatta, la, imma, itu antum boleh tengok wasana sanad dalam Tuhfatul, boleh lihat tu Tuhfatul Saniyah lah. Dalam tu dia ada terangkan makna tiap-tiap satu beserta contoh-contoh dia. Lakin, istidrak, hatta, ditadrij. Boleh? Habis. Jadi ana hanya sebutkan beberapa makna beberapa huruf. Makna beberapa huruf. Qala al-musannif rahimahullah, huruful atfi asyaratun wa hiya al-waw wal fa wa summa wa aw wa am wa imma wa bal walakin hatta fi ba'di al-mawadhi'. Kemudian apa hukum huruf ataf ni? Fa in atafta ala marfu'in rafa'ta. Jika kamu atafkan atas isim yang marfu', maka kamu rafa'kan. Ini jika kamu atafkan atas isim, atas ma'tuf alaih, sebenarnya dia banyak hazah dah tu. Fa in atafta ala ma'tufin alaihi marfu'. Jika kamu atafkan atas ma'tuf alaih yang marfu', rafa'ta ma'tuf. Kamu akan rafa'kan ma'tuf. Au ala mansub nasabta, ataupun kamu nasabkan, kamu atafkan atas satu yang mansub, isim yang mansub, maka kamu nasabkan. Ini kamu nasabkan atas ma'tuf alaih yang mansub, maka kamu nasabkan ma'tuf. Dia faham? Sekarang ni ja'a Zaidun wa bakrun. Zaid ma'tuf alaih, bakrun ma'tuf. Jika kamu rafa'kan bakrun, jika kamu atafkan, macam tu silap tadi. Betul ya? Jadi bila kamu atafkan ma'tuf ke atas ma'tuf alaih yang marfu', kamu atafkan ma'tuf, iaitu kalimah bakar, ke atas ma'tuf alaih yang marfu', iaitu kalimah Zaid, maka kamu rafa'kan ma'tuf ni. Dan kalau kamu atafkan ma'tuf atas ma'tuf alaih yang mansub, maka kamu nasabkan ma'tuf. Contohnya ra'aitu Zaidan wa bakran. Boleh, ra'aitu Zaidan wa bakran. Jadi ataf bakran atas Zaid. Zaid masuk, dia pun masuk. Kalau jarlah marartu bi Zaidin wa bakrin. Fa in atafta ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala makhfudin khafatta aw ala majzumin jazamta. Atau kamu atafkan atas isim yang atas ma'tuf alaih yang majzum, yang dijazamkan, maka kamu jazamkan ma'tuf, kamu jazamkan akan ma'tuf. Fatakulu, dibagi contoh, qama Zaidun wa amrun, contoh rafa'. Ra'aitu Zaidan wa amran, contoh nasab. Maratu bi Zaidin wa amrin, contoh khafat. Wa Zaidun lam yakum wa lam yak'ud, itu contoh jazam. Mafhum? Okey, selesai bab ataf.
Selesai bab ataf. Cuma ada satu lagi ataf bayan. Jadi ataf bayan tu dia sama dengan naat dari segi fungsi dia. Dan takrif dia sama dengan naat kecuali tukarkan kalimah mushtaq kepada jamid. Itu sahaja. Maknanya naat, antara fungsi naat iaitu apa dia? Mentawdihkan isim ma'rifah dan mentakhsiskan isim, mentandihkan sifat apa ni man'ud yang nakirah. Jadi ataf bayan sama juga. Tujuan dia mentawdihkan ma'rifah dan mentakhsiskan nakirah. Cuma biasanya berlaku ataf bayan ni pada apa ni, apa saya kunyah, isim kunyah. Qala Abu Hafsin. Jadi boleh jadi ada orang lain yang memakai kunyah yang sama, maka didatangkan dengan ataf bayan. Qala Abu Hafsin Umaru. Faham? Dan apa-apa yang boleh diataf, yang boleh diirabkan sebagai ataf bayan, boleh juga diirabkan dengan badal. Sangat mudahnya macam itulah. Tapi secara tafsirnya ada lagi syarat, ada syarat dia lah. Kan macam kita sebut itu, maksudnya yang kedua tu yang kita nak i'rab jadi badal mesti boleh sah untuk ambil tempat yang pertama. Seperti mana yang kita baru mengaji itu dalam Qatrun Nada. Baik. Tu ataf bayan. Jadi ataf bayan ni beza dia dengan naat. Ataf bayan ataupun apa ni, dengan naat fungsi dia sama. Kemudian wasala sayyidina Muhammad beza pula dengan badal, yang mana badal bukan jamid. Maknanya tak tertentu dengan jamid. Adapun ataf bayan ni jamid. Bab at-taukid. Qala al-musannif rahimahullah, at-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Jadi taukid ni, taukid dengan mana muakkid. Taukid dengan mana muakkid, yang menguatkan. Dia tabi' bagi muakkad. Okey, tak apa, sebelum tu apa ni, taukid ada dua. Satu taukid lafzi dan satu lagi taukid maknawi. Satu taukid lafzi, satu taukid maknawi. Taukid lafzi i'adatu al-lafzi bi nafsihi atau bi muradifihi. Taukid lafzi itu kita mengulangkan lafaz yang disebut tu, kita mengulangkan lafaz yang disebut tu dengan lafaz yang sama ataupun dengan lafaz yang sama makna, yang seerti. Contohnya ana sebut la ataupun na'am. Jadi yang kedua ni takkid sahaja untuk menguatkan lagi. La, na'am, itu pada huruf ataupun pada fi'il. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ataupun ja'a Zaid. Ja'a Zaidun. Diulangkan isim. Ja'a Zaidun diulangkan isim. Ni ja'a Zaidun diulangkan fi'il. Jadi ni contoh pada huruf, ni contoh pada fi'il dan ni contoh pada isim. Dia boleh berlaku pada kesemua kalimah. Itu taukid lafzi. Taukid lafzi apa? Kita ulangkan lafaz yang sama ataupun kita ulangkan dengan lafaz yang seerti. Contohnya na'am ajal. Tadi na'am kita ulangkan lafaz yang sama dengan lafaz yang kedua. Lafaz yang kedua ni kita ulangkan dengan lafaz yang sama pada lafaz yang kedua sama dengan lafaz yang pertama. Muradif, lafaz yang kedua seerti dengan lafaz yang pertama.
ataupun kita sebut pada fi'il ja'a apa dia? Ja'a ata Zaid. Ja'a dengan ata dengan mana? Dengan apa ni seerti. Jadi kita ulangkan lafaz yang sama ataupun lafaz yang seerti. Itulah yang dimaksudkan dengan taukid lafzi. Adapun taukid maknawi, at-tabi'u alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi atau at-tawassu' fi al-kalam. Adapun taukid maknawi itu iaitu tabi' yang menghilangkan, yarfa'u dengan mana yuzil, yang menghilangkan kemungkinan tersilap dalam percakapan ataupun ihtimal, menghilangkan ihtimal ada tawassu', ada mubalaghah ataupun ada majaz, ataupun kita kata memperluas dalam percakapan, ada majaz ataupun ada mubalaghah dalam kalam dia. Contohnya ana sebut jaa al-amiru, telah datang amir. Jadi pada perkataan ana jaa al-amir, ada ihtimal ana tersilap. Sebenarnya ana nak cakap jaa tabi'ul amir ataupun jaa katibul amir. Ana nak cakap yang datang tu penulis bagi amir, ataupun nak cakap yang datang tu pengikut amir. Tapi ana tersilap, ada ihtimal ana tersilap, ana nak sebut katib al-amir ataupun tabi' al-amir, tapi ana tersebut amir. Ada ana isnadkan jaa kepada amir. Ada ihtimal sahu, ai al-khata'. Jadi untuk menghilangkan ihtimal tersebut, ana datangkan dengan taukid. Ja'al amiru nafsuhu. Maka dengan adanya nafsuhu ni dia mengurangkan ihtimal tersebut, kesalahan tersebut. Ataupun dengan mudah kita cakap dia menghilangkan ihtimal tersebut. Ataupun ada ihtimal tawassuq. Maksudnya katib amir, tapi ana saja cakap al-amir. Faham? Ada ihtimal apa ni tawassuq, ada majaz dalam kalam ana. Yang datang tu orang yang dekat dengan amir, pembantu dia, tapi ana saja sebut amir. Ada ihtimal macam tu. Jadi untuk nak mentaukidkan, menguatkan kalam ana nak bagi tahu amir tu sendiri yang datang, bukan pengikut dia, bukan orang yang dekat dengan dia, bukan pembantu dia. Ana datangkan dengan lafaz taukid. Nanti kita akan tengok dia ada lafaz-lafaz yang tertentu. Antaranya lafaz nafsu dan juga lafaz ain. Sini boleh guna dua, nafsu ataupun ainuhu. Boleh ya? Jadi dia akan ikut pada ketika rafa', nasab, khafat dan juga ta'rif. Faham daripada situ, daripada kata muallif taukid dia hanya berlaku pada isim-isim makrifah. Taukid hanya berlaku pada isim makrifah. Dia kata apa? At-tauqidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Faham? Jadi di situ kita sebutlah itu di sisi basriyin memang taukid hanya boleh berlaku pada isim makrifah. Faham? Boleh berlaku pada isim makrifah. Adapun ikhtiyar Ibnu Malik boleh berlaku pada isim nakirah, tapi kalau isim nakirah tu dia mahdud, dia ada mufid, ada bagi faedah. Contoh haul, sanah, usbu'. Faham? Dia ada permulaan dan ada akhir. Jadi waktu tu boleh kita takkidkan isim tersebut walaupun nakirah. Maknanya ada tafsir sikit. Dan taukid dalam bahasa Arab dia ada lafaz-lafaz yang tertentu. Dia ada lafaz-lafaz yang tertentu. Ainu dan juga nafsu, kila dan kilta, kul
jami' dan juga amah, dan yang terakhir ajma', dia punya muannas dia jam'a. Ini antara lafaz-lafaz taukid. Lafaz ain ana akan sebut secara ringkas ya. Untuk lebih lanjut nanti fatusannya. Ain dan juga nafsu digunakan untuk mentakkid mufrad, isim tasniah dan juga isim jamak. Lafaz ain dan juga nafsu digunakan untuk mentakkidkan isim mufrad, isim tasniah dan juga isim jamak. Contohnya jaa al-amiru nafsuhu. Tasniah jaa al-amirani anfusuhuma. Jaa al-umara'u anfusuhum. Apa yang antum dapati daripada contoh ni? Okey, daripada 3 contoh ni, antum boleh nampak apabila isim yang ditakkidkan tu disebut sebagai muakkad. Anda lupa sebut. Yang ni yang nak ditakkidkan tu disebut sebagai al-muakkad. Al-muakkad bari atas. Lepas tu ain tu disebut muakkid ataupun taukid. Itu dia punya istilah. Sebab tu dia kata dalam matan at-taukid tabi'un lil muakkadi. Okey, tengok sini ya. Kalau isim mufrad sama juga. Lafaz taukid pun mufrad. Kalau isim tasniah, lafaz taukid jamak. Kalau isim jamak, lafaz taukid pun jamak. Ni faham? Dan jamak yang dipakai adalah anfusun ataupun a'yun. Kalau dengan lafaz ain, dia ada 2 jamak, uyun dengan a'yun, nufus dengan anfus. Tapi pada ketika taukid, jamak yang digunakan adalah kalimah anfus atas wazan af'ul dan juga a'yun atas wazan af'ul juga. Boleh. Jadi ketika tasniah, ketika jamak, lafaz dia mesti lafaz dia jamak. Okey. Dan selepas dia ada domer. Domer kembali kepada isim yang membetuli isim muakkad. Kalau isim muakkad mufrad lah. Kalau tasniah amiran, tasniah juga. Kalau jamak, jamak. Dia faham? Kila dan kilta digunakan untuk mentaukidkan tasniah, untuk mentaukidkan isim tasniah. Ja'al amirani kilahuma bagi muzakkar. Adapun muannas kilta. Boleh. Kul, jami' dan juga amah digunakan untuk mentakkidkan isim, untuk mentakkidkan jamak. Untuk mentakkidkan jamak ataupun apa yang pada makna jamak. Ataupun dia tak jamak tapi dia isim dia mufrad tapi dia menerima apa ni tajzi'ah, terima apa ni sebab apa? Pecahan. Contohnya jaa at-tullabu kulluhum jami'uhum ammatuhum. Ja'al qaum makna dia jamak, kulluhum. Ja'al qaumu kulluhum. Ya dah. Tu dah. Hafiztu Al-Qur'ana kullahu. Al-Quran mufrad, tapi dia terima juzuk. Dia terima juzuk, boleh dijuzuk-juzukkan. Jadi pun boleh juga guna kul. Apa yang boleh dijuzuk-juzukkan, maka boleh kita nak takkidkan dengan kul, jami' ataupun amah. Adapun ajma' dan jam'a, kebiasaannya
apa ni dia gunakan untuk mentakkidkan lagi takkid. Kita takkid dengan kul, kita tambah lagi takkid dengan ajma'. Ja'atul labu kulluhum ajma'un. Kita tambah takkid lagi. Biasanya dia datang selepas kalimah kul. Tapi terkadang ajma' datang tanpa ada kalimah kul. Contoh ayat Quran apa dia? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Itu ada dua, kul lepas tu ajma'un. Lepas tu contoh yang tak ada kul. Ha? Dah. Contoh dia apa? Ha? Kita tengok ha? Bagi contoh. Apalah. Ja'a al-qaumu ajma'un. Boleh juga tanpa datang kalimah kul. Boleh faham? Jadi ini lafaz-lafaz yang khusus dengan yang lafaz-lafaz yang khusus yang maklum bagi taukid. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi disebut dalam ni sebahagian. Kita baca qala at-taukidu tabi'un lil muakkad. Taukid itu adalah tabi' bagi muakkad, jadi dia akan ikut muakkad dia. Kalau muakkad dia rafa', kalau muakkad dia nasab, kalau muakkad dia khafat, dia pun khafat. Yang ni kalau ra'aitul amira nafsahu, maratu bil amiri nafsihi, ja'al amirani anfusa ra'aitul amiraini anfusahuma. Dia akan ikut pada rafa' dan nasab dan khafat dan pada ta'rif. Dan pada ta'rif, berkenaan ta'rif kita dah sebut dah tadi. Wa qala wa yakunu at-taukid bi alfazin ma'lumah, dengan lafaz-lafaz yang maklum. Dia bukan semua lafaz boleh digunakan. Dia ada lafaz-lafaz yang tertentu. Apa dia? Lafaz maklum tu wahyan nafsu wal ainu wa kullu wa ajma' dan wa tawabi' ajma'. Tawabi' ajma' ni dia akan datang selepas kalimah lain. Dia tak boleh datang sendiri. Wahya aqta' wa abta' wa absa'. Taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa maratu bil qaumi ajma'in. Nak bagi contoh rafa' qama zaidun nafsuhu, contoh nasab ra'aitul qauma kullahum, dan contoh khafat maratu bil qaumi ajma'in. Al badalu wa hukmuhu wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.